kita tak ambil tindakan. Surau dibina, tidak ada pemantauan, kita tak ambil tindakan. Last sekali, bila ambil tindakan? Surau dibina, tapi dijalankan pemujaan agama Buddha, barulah kecoh. Mana tu apa tuan-tuan? Tu apa? Itu silap kita sebagai penjawab di jawatan agama. Kita kena terima kesilapan itu. Kalau berlaku di Selangor, Jais yang bertanggungjawab. Majlis Agama Islam Selangor yang bertanggungjawab. Kalau berlaku di Kuala Lumpur, Majlis Agama Islam Wilayah Ketua bertanggungjawab. Tapi tahniah tuan-tuan. Tuan-tuan nak tahu, kalau kita nak campur tokong, kuil, dikira dengan masjid dan surau, mana banyak di Kuala Lumpur ni? Banyak tokong lagi. Tokong campur kuil, campur rumah ibadat orang kafir, lebih banyak daripada bilangan masjid dan surau-surau di Kuala Lumpur. Syabas dan tahniah diucapkan. Tak percaya tuan-tuan tanya Jawi, tanya Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Bukan saya nak memperlekeh kerja-kerja mereka, tapi mengapa di tanah tumpah negara kita Malaysia, di Kuala Lumpur ni, banyak lagi tokong rumah ibadat bukan Islam berbanding masjid dan surau? Kenapa? Itu silap kita. Bukan silap kita dalam setahun dua, 10 tahun, 20 tahun. Silap kita dalam berpuluh-puluh tahun lepas merdeka. Bila kita bercakap begini, orang yang kerja jabat agama ni tak puas hati. Nak marah Ustaz Zamihan. Ni teguran membina, bukan teguran menghina. Kalau saya pegawai agama KDN, saya tak buat kerja, kritik saya, tegur saya, bantai saya, tak apa. Ini kita ni dah hampir sesak nafas. Sampai surau kita orang guna buat kegiatan agama lain, barulah kita nak bertindak. Belum ni surau lari arah kiblat, tak bertindak. Belum ni aktiviti di surau kita tak pantau, salah kita. Kalau orang Buddha minta maaf, habis itu cukup. Dia minta maaf. Sebab dia nak buat aktiviti itu, dia minta dengan pihak pengurusan. Pihak pengurusan bagi, dia ingatkan tak ada masalah, terus buat. Habis cerita. Tapi ni semua ni hasil daripada kesalahan dan kesilapan kita. Allahu Akbar. Lepas tu kita nak marah siapa? Kita nak marah apa? Kalau berlaku dalam negeri kita, Tuanku Sultan sebagai ketua agama yang patut awal bertanggungjawab. Saya ni ustaz menasihatkan saja. Tuanku Sultan, urusan agama di negara kita, di negeri kita ni di bawah Tuanku Sultan. Tuan-tuan tak percaya, tengok dalam perlembagaan. Jadi saya mengingatkan Raja dan Sultan-Sultan Melayu, belum daripada kita semua mati dijemput oleh Allah masuk dalam liang lahat, lihatlah kepada amanah dan tanggungjawab yang Allah berikan kepada kita untuk kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Patutnya tengok itu. Allah Rabbi la ilaha illallah. Ini habis selesai gitu. Kalau nak roboh surau, roboh. Sebab surau tu dibuat tidak menempati arah kiblat, boleh roboh. Kalau nak roboh surau tu bidang kuasa Majlis Agama Islam Negeri Johor. Bidang kuasa dia, mereka bertindak ikut undang-undang, kanun keseksaan atau akta kesalahan syariah negeri, undang-undang agama dan undang-undang sivil. Bertindak. Tapi bagi saya tak perlu roboh. Kita buat penjenamaan semula, betulkan arah kiblat dia, lepas tu kita buat pemantauan, lepas tu kita ambil tindakan pada pengurus resort yang benarkan kegiatan aktiviti keagamaan lain di surau milik orang Islam. Itu tandanya pengurus resort jahil, pekerja-pekerja dia jahil. Sampai orang Islam sendiri ada surau tak semayang kat situ, tak imarah kat situ. Akhir sekali mudah ingatkan tu tempat kosong, orang Islam tak semayang, kita pergi ambil. Allahu Rabbi la ilaha illallah. Baik, Tuan Haji Makno sebut dan tanya, bagaimana kalau sesuatu masjid atau surau ini keadaan kiblatnya tak betul? Jadi kita orang awam kata kita pergi berjalan, kita pergi melancong pada satu tempat, tersemayang kat situ lah.
Bagaimana? Yang pertama sekali, mayang kita tak sah. Babnya ialah sepatutnya kita nak semayang kepada masjid dan surau tu, kita kena tahu arah kiblat yang sebenar. Mudahnya nak tengok arah kiblat sebenar, ada tengok matahari. Yang kedua, nak tentukan arah kiblat yang sebenar, tengok piring astro. Masjid ni tentulah dekat dengan rumah orang. Kadang-kadang masjid ada rumah imam ada astro. Kita tengok astro tu arah kiblat dah. Mudah je, jangan manual. Yang ketiganya, nak tentukan arah kiblat ni, ambil tu yang saya sebut. Arah kiblat Malaysia 290 atau 291 atau 292 dari darjah utara sebenar. Utara sebenar 360 darjah. Circle kita ni 360 darjah atau bulatan bumi 360 darjah. Arah dia 290 atau 291 atau 292. Dan arah ni boleh kita gunakan kompas. Kompas dalam Android, kompas dalam iPhone, kompas hak kita bawa pergi berjalan. Kan dulu saya dah pesan dah, kalau kita nak pergi musafir, nak balik kampung, nak cuti raya, nak apa, bawa kompas. Dan kita dah ada ilmu kat mana kita nak solat jamak dan qasar, berapa hari boleh jamak dan qasar. Kemudian boleh tak kita orang jamak dan qasar ni semayang di belakang imam yang tamam, orang yang tamam semayang di belakang imam yang jamak dan qasar. Dan mana arah kiblat kita nak berhenti kat mana, masuk waktu ataupun tidak. Betul, kena belajar. Ni kitab ni lah, belajar kitab ni ya. Ini kita pergi taklid buta tuli je. Kita anggap surau ni, masjid ni dah ditentu sah dah arah kiblat Jabatan Agama. Tapi anggapan kita salah. Jadi kalau kita solat dengan kiblat yang salah, lepas tu kita tahu, maka kita wajib qada kembali solat berkenaan. Macam tadilah, kata Haji pernah pergi Sedili, Sutra Bishrizak Sedili, pernah semayang kat situ. Tahu-tahu puluh tahun kemudian kita pergi ambil pakej 3 hari 2 malam situ. Jadi 3 hari 2 malam tu lah kita duduk semayang 5 waktu. Tahu-tahu declare arah kiblat dia salah, wajib qada segera. Wajib qada segera. 10 tahun lepas ustaz, 10 tahun lepas ke 20 tahun lepas ke, wajib qada. Kecuali kita mati, kita pergi semayang kat situ, kita dah sangka baik kepada pihak urusan agama, Jabatan Agama, Majlis Agama Islam daerah, maka kita semayang situ, kita mati. Kita mati masuk kubur, macam mana nak qada dah? Habis ya, hitungan kita dengan Allah lah. Mungkin kita dimaafkan dalam keadaan kita tak tahu. Tapi yang keduanya, satu lagi, kita sepatutnya ambil tahu. Tu kepekaan kita pada ilmu agama tu patut ada. Ini penting orang alim ni. Bukan kata pergi masuk masjid terus semayang, pergi masuk masjid terus semayang, pergi masuk masjid tengok mentari dia tu. Gitu. Ini masuk masjid terus semayang, angkat takbir. Tak, tengok dulu arah kiblat. Pergi surau ke masjid ke, kadang surau tu tuan punya tanah yang buat. Inisiatif dia. Dia buat tu agak-agak, dia buat tu ikut cara dia tentukan arah kiblat. Jadi kita ni bukan kita kata prejudis pada orang, tak. Kita sangka baik, tapi mesti ada penelitian bila kita nak melakukan amal ibadat, terutama yang berkait tentang solat menghadap ke arah kiblat. Boleh Ji? Alhamdulillah. Bagus Haji tanya. Kita semua boleh tahu. Nak tahu nak qada, tak apalah. Jangan kita kata qada ni sebagai satu bebanan, tak. Memang kita berhutang dengan Allah. Jadi kita bayarlah. Alhamdulillah. Imam Baihaqi yang dan lain-lainnya meriwayatkan dengan sanad yang sahih daripada Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, sungguh aku akan melihat dan memerhatikan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunaikan salat. Aku melihatnya berdiri, bertakbir dan mengangkat kedua tangannya sehingga kedua tangannya itu berhadapan dengan kedua telinganya. Tengok. Wa'il bin Hujr meriwayatkan Rasulullah bertakbir, lapak tangan Rasulullah ni hampir ke daun telinga. Ni hampir ke daun telinga. Dalam riwayat lain, Rasulullah bertakbir, lapak tangan baginda ni setentang dengan kepala bahu. Ada dua cara. Jadi mudahnya kalau kita tu imam, bolehlah kita angkat tangan ini setentang dengan daun telinga. Kalau kita jadi makmum nak angkat gini tak boleh lah, sebab ada orang dalam saf tu belah kanan belah kiri. Jadi kita ambil ruang untuk kita. Kalau kita letak tangan ni setentang dengan kepala bahu, cukuplah ruang untuk kita. Dan orang lain ambil ruang dia untuk solat.
Bagi wanita pula letak ke parah dada. Itu sedikit perbezaan bagaimana kedudukan tangan ketika bertakbiratul ihram. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam meletakkan telapak tangan kanannya di belakang telapak tangan kiri. Letak beginilah. Letak begini ya. Tangan kanan pegang pergelangan tangan kiri. Letak itu. Bukan letak saja, pegang. Iaitu di atas pergelangan rusuk dan di atas hasta. Atas tulang hasta ni, tangan ni hasta, letak itu. Imam Bukhari rahimahullah mengatakan, dan Imam Ali ini Sayyidina Ali lah. Kadang kita sebut Sayyidina Ali ini sebagai Imam Ali. Kadang kita sebut Sayyidina Ali. Kadang Sayyidina Ali radhiyallahu an. Kadang Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sebutan ini tak ada kena mengena dengan Syiah. Kita sebut imam tu maknanya pemimpin. Bukan kita sebut imam tu kita setuju dengan Syiah Imamiyah 12. Tak. Ini istilah-istilah teknikal tuan-tuan kena faham. Kadang kita sebut Sayyidina Ali dengan protokol dia, Imam Ali. Kadang kita sebut Khalifah Ali. Kadang kita sebut Sayyidina Ali. Kadang kita sebut radhiyallahu an. Kadang kita sebut karramallahu wajhah. Tak berkait pun dengan puak-puak Syiah. Kalau ada persamaan dengan puak Syiah, hanya kebetulan sahaja. Iaitu satu protokol kepada kedudukan dan kemuliaan yang diperolehi Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kita ada bahasa kita. Bila kita sebut sahabat radhiyallahu an, bila kita sebut tabi'in rahimahullah, itu protokol. Tak, bila kita tengok umat Islam yang telah meninggal dunia, kalau dia lelaki kita sebut Allah yarham. Kalau yang wanita kita sebut Allah yarhamah. Ini tak kira wanita pun Allah yarham juga. Tak kena dari sudut bahasa. Wanita Allah yarhamah. Allah yarhamah Fatimah ke Zainab ke Ruqyah, Allah yarhamah dengan lafaz muannas, kata untuk ganti nama perempuan. Manakala Allah yarham kata rujukan untuk ganti nama lelaki. Begitu. Dia kata Imam Ali radhiyallahu an meletakkan telapak tangannya di atas pergelangan tangan kiri. Hadis dalam Sunan Baihaqi juga menyebutkan hal demikian. Uqbah bin Amir radhiyallahu an berkata mengenai hadis tersebut ia adalah sanad periwayatan yang hasan. Hadis tersebut diriwayatkan cara yang bagus, cara yang baik. Oleh itu, sesiapa yang menunaikan salat adalah disunatkan baginya meletakkan telapak tangan kanannya di atas pergelangan tangan kiri. Kami juga telah menjelaskan bahawa al-ku' adalah pergelangan tangan, bukannya mirfa', bukan bermaksud siku. Justru seseorang yang memegang siku berkenaan dengan telapak tangan kanannya, maka pendapat itu adalah salah. Semaya pegang siku, itu cara yang salah. Apalagi jika dia mengaku telah mendapati sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan melonggarkan jarak antara kedua kakinya, yakni memisahkan kakinya dengan jarak yang jauh, kangkang luah-luah. Bila dia berdiri tegak, dia kangkang luah-luah, makruh. Nabi tak buat begitu. Kangkang kita tu sejengkal je sesuai dengan keseimbangan badan. Kalau kangkang luah-luah, bila kita nak rukuk sujud, kita sempit pula. Jadi saf tu jadi kucak-kacir. Masa kita berdiri tegak, kangkang luah-luah. Bila rukuk sujud, kaki kita sempit pula. Saf tu jadi kucak-kacir. Yang keduanya, Nabi tak buat begitu. Sahabat tak buat begitu. Kita pelik-pelik semayang. Semayang cara Wahabi, memang kangkang luah-luah. Lepas tu tangan letak atas dada gini. Tangan letak atas dada gini. Macam kita naik kereta sport, steering kecil, rim dan tayar besar. Macam tu. Itu tak berapa senonoh. Kalau kita tengok, kadang-kadang orang guna kereta kancil, Myvi, Viva, Alza, kereta kecil, ruangan untuk tayar tu kecil. Dia guna rim besar, tayar besar. Jadi nampak terkangkang. Kereta kecil, rim besar, tayar besar, nampak terkangkang. Kita kata budak ni tak senonoh ni. Jadi kita boleh baca dah. Ini cara budak-budak muda yang tak berapa betul pemikiran dan sikap dia. Begitu juga orang semayang. Dia kangkang luah-luah, kemudian tangan letak tangan atas leher gitu. Kita dah nampak dah perangai orang ni tak senonoh ni. Dia kata dia ikut sunnah, benarnya punah gana habis. Tuan-tuan hadirin yang dikasihi sekalian, kita tengok sikit lagi.
Jika seseorang Muslim melakukan perbuatan sedemikian, kita harus mengajaknya, mana nasihat dia, didik dia untuk melepaskan pendapatnya yang salah. Jangan semayang merepek, semayang pelik-pelik. Berhentilah, baliklah kepada kebenaran dan kembali mengikut sunnah yang benar. Ini cara ikut sunnah. Kita ikut sunnah, kita tak pandai nak ambil dalil-dalil daripada Alkitab wa sunnah, kita ikut ulama. Itulah jalan yang selamat. Ini kita sendiri nak ambil dalil daripada Quran, kita sendiri nak ambil dalil daripada hadis, kita nak buat kesimpulan, lepas tu nak paksa orang ikut kita. Itu bukan jalan sunnah, jalan punah ganah. Kita tak ada disiplin ilmu, tapi berlagak sebagai ulama. Macam budak-budak sekarang melagak sebagai ulama, dakwa diri sebagai ulama. Maaf sebut, kadang-kadang kita ni baru dapat ijazah aja, lepas tu kita kata kita ni ulama PAS, ulama PKR, ulama UMNO, ulama apa lagi tak tahu lah. Sebab nak cari perhatian masyarakat, nak cari perhatian masyarakat. Kita tak ada disiplin ilmu pun, tapi dengan gelaran-gelaran gitu, kita dapat ceramah, kita dapat kedudukan, kita dapat pangkat, dapat gelaran-gelaran lain lagi. Jadi kita rasa gah. Benarnya kita menipu orang awam dan kita menipu diri kita sendiri. Tak pernah pun dalam sejarah ulama mengaku sebagai ulama, tak pernah. Tapi zaman kita ni budak-budak baru lepas sekolah, PTPTN tak habis bayar, keluar mengaku ulama. Iklan PTPTN pun satu juga baru ni. Apa, Cik Mah, anak awak yang ni kat mana? Kat luar negara. Banyaknya duit. PTPTN kan ada. Ni anak yang kedua belajar universiti tu, PTPTN kan ada. Anak yang ketiga baru grad, banyaknya duit. PTPTN kan ada. PTPTN tu berhutang, tuan-tuan, berhutang. Kita orang Melayu ni bangga dengan hutang. Patutnya apa, duit-duit zakat tu, zakat fitrah ke, zakat harta benda ke, orang nak kahwin, beri bantuan zakat. Ringankan sikit bebanan kahwin. Kalau tak boleh beri keseluruhan pun, beri separuh pun jadilah labu. Ni orang nak belajar, beri zakat. Tak kira lah dia belajar sains ke, matematik ke, fizik ke, kimia ke, biologi, beri duit zakat. Nak beri untuk agama saja tak kena. Dia belajar tu fisabilillah. Dia layak terima zakat ke tak? Kalau dia orang kaya, tak payahlah terima zakat. Kalau dia orang yang layak terima zakat, bagi kat dia. Lepas tu anak kita, tuan-tuan, anak kita yang kaya tu pak, yang hak nak pergi belajar ti anak tu memang tak ada duit. Macam mana kita nak kata dia anak orang kaya, ustaz? Dia anak orang kaya pun bapak dia tak serahkan harta kekayaan bapak tu kepada anak. Itu kena tengok semula layak ke tidak layak. Kita anak orang kaya tapi duit ada 4-50 ringgit ya. Nak kena tengok juga kriteria situ. Dan kadang-kadang orang kaya ni dia sengaja minta beasiswa. Dia kaya. Saya jumpa tuan-tuan orang kaya harta ratus juta, tapi anak pergi belajar minta beasiswa, pula tu panggil saya pula tu pengesahan borang anak dia. Itu sebab tu saya tahu. Saya kata, Datuk minta beasiswa buat apa? Datuk duit ratus juta. Tak ada ustaz, beasiswa kerajaan, pinjaman, bila dapat first class jadi beasiswa. You kata tak payahlah Datuk, bagi kat orang lah. Kata tak tahulah ustaz. Patut anak dia jawab, ustaz saya ni miskin, fisabilillah, bapak saya je yang kaya, harta ratus juta pun dia bagi kat saya 4-50 ringgit je, lepas tiket kapal terbang lah. Lepas tu duit minta. Itu jadi masalah juga. Bapak kaya tak pemurah pada anak. Itu nampak. Jadi kita ni kalau kita bapak kaya, tak payahlah minta pinjaman kerajaan lagi, tamak lagi, tak habis-habis lagi. Duit ratus juta, bukan ratus juta, duit sejuta, 10 juta pun okey dah. Ni ratus juta minta lagi. Bila anak nak pergi luar negara, belajar kat sekolah MA ke PhD, minta lagi pinjaman marah, pinjaman boleh ubah. Kalau first grade tak payah bayar, kalau second grade bayar 20% je. Tengok, padahal tak payah bagi kat orang lain. Setakat kita ratus juta getah tu tak habis-habis ya. Anak pergi mengaji 2 tahun 3 tahun, mak master PhD berapa ratus ribu, tak habis 500 ribu. Kecuali anak kita tu kaki joli. Allahu Rabbi la ilaha illallah.
Kita ni kutip-kutip zakat fitrah senyap. Apa tu terima duit zakat? Orang hak sakit boleh juga terima duit zakat. Dia pendapatan dia tak mampu, dia kena ambil insulin ke dialisis ke. Kita tengok dia perbelanjaan dia dengan pendapatan dia tu melayakkan dia terima zakat atau tidak. Dialisis mahal lah. Betul tak Haji? Dialisis mahal tak? Kali rawatan berapa? 1,500 lebih. Patut kena tengok. Memang ada Jabatan Agama beri bantuan zakat pada orang yang buat rawatan perubatan ni, memang ada, tapi tak meluas lah. Kita nak semua buat belaka. Jadi setiap negeri, rakyat-rakyat kita yang menghadapi masalah dalam perubatan tu boleh dan layak terima duit zakat, kita bagi lah. Baik tuan-tuan, dan hanya Allah lah yang memberi taufik dan hidayah pada kita semua. Dan minta Allah beri taufik dan hidayah pada kita lah. Kerana hidayah dan taufik, hidayah dan kekuatan yang Allah berikan ni, kita mampu hidup dengan aman, harmoni, dapat buat ibadat dengan baik. Tak sama dengan saudara se-Islam kita di Syria, di Iraq, di Mesir sekarang ni lagi teruk. Dan ada budak ni, ada budak namanya Ustaz Fathul Bari. Hak dakwah dia tu ulama muda. Dia kata apa? Dia kata fatwa Dr. Yusuf Qaradawi, Syekh Dr. Yusuf Qaradawi, yang mengatakan umat Islam wajib berjihad melawan tentera rejim Mesir itu adalah sebagai fatwa ekstrim yang bersifat khawarij. Yang ni kata budak. Dalam kes ni tuan-tuan, tentera Mesir itu jahat, zalim, walaupun dia orang Islam, jahat, dia zalim. Dan Allah berjanji, innallaha la yahdil qaumal zalimin, wallahu la yahdil qaumal zalimin, qaumal fasiqin. Allah tak beri hidayah pada orang yang zalim, pada orang yang jahat, yang fasik. Itu janji Allah. Kita apa kalau suami yang zalim ni, apa, pukul isteri dalam lift, nak kita bini dua, apa, kita pegawai vet, veterina ni istilah saintifik. Kalau Kelantan pegawai vet ni pegawai natal lah, pegawai kerja natal, jaga menatal ke, doktor menatal ke, patutlah kerja veterina menatal. Pukul isteri tu sepak rajang tumbuk dalam lift, tengok tak dalam berita televisyen, dalam khabar YouTube. Pukul bini tu macam tak ada hati perut. Dajjal betul lah kita kata. Ya, orang-orang macam ni kalau tahan reman, kita suruh belasah ya. Belasah, suruh polis belasah ya. Tahan reman 2 minggu, kita belasah. Bagaimana dia belasah bini dia dalam lift, kita masuk dalam lokap belasah ya. Tapi belasah jangan sampai patah sampai cedera. Belasah nak beri pengajaran pada dia. Sama juga kita tuan-tuan, kalau kita belasah orang di dunia ni, kita suami belasah bini, kita bapa belasah anak, kita ni penguat kuasa belasah orang awam, atau polis ke askar ke belasah rakyat, masuk lubang kubur kena belasah kat mereka. Munkar Nakir tu kerja dia tanya orang, interrogate orang, belasah orang. Itu main-main. Biarlah kita bertindak itu atas kerangka kebenaran. Balik kepada rejim tentera Mesir tadi. Presiden Morsi menang pilihan raya ikut cara demokrasi, beri dia merintah. Ada masalah, dia selesai dengan kabinet kementerian dia? Tak. Beri dia merintah 1 hari ke 3 bulan ke setahun ke 2 tahun, habis 4 tahun sekali, lantik kerajaan lain pula. Kalau dia lemah, lantik lain pula. Kan ada sistem demokrasi itu. Ini tidak. Maknanya bila Islam kembali menguasai tampuk pemerintahan di Mesir, parti Islam menang di Mesir, tentera gampang kuasa. Ini buat sekolah, guna tentera. Dia kalah pilihan raya, guna taktik kotor, guna tentera gampang kuasa. Lepas tu orang berkumpul di masjid pun pergi tembak bukan sekali 2, 5-16 kali. Tengah semayang pun kena tembak, buka puasa pun kena tembak, tengah berdoa pun kena tembak, kena bom, bunuh, bakar, sampai tahap tu. Maka dalam keadaan ini umat Islam di Mesir wajib berjihad, lawan dengan apa sahaja senjata yang ada. Sebab dia orang tembak guna peluru hidup, guna bom, guna sniper, tembak. Orang awam duduk masjid pun kena tembak, pang kena tembak sniper.
Padahal orang awam ni melantik presiden yang sah, presiden pun kena culik. Mesir betul-betul Firaun lah. Memang Firaun. Kalau Firaun dulu, apa nama ni? Bunuh lelaki. Bunuh semua lelaki. Kemudiannya perempuan-perempuan ni jadi janda belaka. Wa yastahyuna nisaakum. Ni, wa yuzabbihuna abnaakum. Sembelih anak-anak lelaki, anak-anak kecil sembelih. Perempuan-perempuan jadi janda belaka supaya mudah jadi gundik. Pada tentera dia. Lelaki semua dibunuh. Ni Firaun. Ya Allah sebut dalam Quran ni sama sekarang. Perbuatan Firaun tu perbuatan Firaun moden. Sama, General Sisi itu Firaun. Puak-puak bangsa Kipti ni puak-puak Firaun. Kau tengok ah. Rakyat sendiri bunuh. Di masjid. Masjid pun dibakar. Patutlah kita buat kunut nazilah. Buat lagi tak berhenti lagi buat kunut nazilah. Kunut nazilah ni doa kunut kita buat akhir dalam salat fardu. Rakaat yang akhir pada salat fardu kita baca kunut nazilah. Zuhur ke asar ke maghrib ke isyak ke subuh. Negara kita ni tak buat sebab nampak aman sangat. Biasanya subuh kunut nazilah. Tiap-tiap waktu benarnya boleh kunut nazilah. Tak kira Mesir ke jahat, Iraq ke, Syria ke, jiran kita ke, bos kita ke, tokai kita ke, politik kita ke jahat, baca kunut nazilah ya tuan-tuan. Sebut nama orang tu. Kerana Nabi sebut nama orang tu. Orang tu jahat, orang tu zalim, orang tu bunuh, orang tu sekap ekonomi. Sebut nama dia. Sebut negeri dia. Sebut negara dia. Tu. Takut apa tuan-tuan? Tu senjata kita. Dia tembak saudara Islam kita dengan peluru hidup, tak tembak dengan dia dengan kunut nazilah. Gitulah. Patut kita buat. Memang kita kena buat pagi, petang, siang, malam. Allahu Akbar. Ni budak ni yang kata fatwa Dr. Yusuf Qaradawi itu tak betul. Dia budak nak canggah fatwa ulama. Pandangan Dr. Yusuf Qaradawi itu betul. Sebab kita diserang, ditembak, dibunuh, dibom, dibakar. Kena bangkit pertahankan nyawa. Bukan orang awam Mesir yang serang kerajaan, yang serang askar yang serang dan bunuh orang awam. Maka wajib kita mempertahan, wajib berjihad dalam apa jua cara. Memanglah apa United Nations PBB dia sokong puak-puak tentera ni peringkat awal. Tapi bila mana tentera betul-betul bunuh rakyat sendiri, pembunuhan beramai-ramai, barulah nak bersuara putuskan resolusi mengutuk serangan tentera kepada rakyat Mesir. Kutuk gitu Tapi kalau negara lain, di Iraq dihantar tentera, di Afghanistan dihantar tentera. Dihantar pengamal. Tapi kalau ini tak, biar bunuh. Tengok umat Islam, mazhab Sunni dan Syiah dan juga Wahabi di Syria bertempur sama sendiri. Wahabi ada senjata, Syiah ada senjata, tembak-menembak, bunuh, bom, sembelih. Tak kira di masjid di mana bulan puasa ke, habis mati. Di Mesir pun umat Islam tembak-menembak, bunuh sama sendiri, habis mati. Takkan tempat kita pun nak buat macam tu. Jadi sebenarnya bukan Dr. Yusuf Qaradawi yang khawarij. Ni Ustaz Fathul Bari ni yang khawarij. Nama pun tak betul. Fathul Bari. Fathul ni pembukaan, Bari ni Allah, pembukaan daripada Allah. Pembukaan daripada Allah. Kalau Syekh Ibn Hajar Al-Asqalani namakan kitab dia tu kitab Fathul Bari, betul. Sebab dia ulah hadis-hadis dalam Sahih Bukhari itu dengan pembukaan ilmu dan hikmah kepada Allah. Daripada Allah, pembukaan ilmu dan hikmah daripada Allah pada hati dia. Sebab tu dia boleh ulah hadis-hadis Nabi itu yang dikumpulkan oleh Imam Bukhari, dan ulasan hadis-hadis Nabi yang dikumpul oleh Imam Bukhari itu dalam kitab dia letak nama kitab tu Fathul Bari. Kalau orang macam mana nak letak nama Fathul Bari? Orang tu bukanlah memiliki keistimewaan pembukaan hikmah kebijaksanaan faid daripada Allah, tak apa. Maka mengaku diri sebagai ulama. Lepas tu pula pernah tanding pilihan raya, kalah pilihan raya. Lepas tu pula mengaku CEO pula dah macam-macam mengaku. Orang tak betul macam-macam mengaku. Jadi ustaz-ustaz begini tuan-tuan jangan dengar. Merosakkan masyarakat, bahkan menyesatkan masyarakat dan menidakkan peranan ulama. Kita nak canggah pandangan ulama dia dengan hujah, dengan dalil. Bukan kata kita pandang sisi kita, kenampakan kita, pemerhatian kita aja. Dengan hujah, dengan dalil. Tak ada dalil. Ini nak buat satu justifikasi, mana tak boleh nak lawan kerajaan. Tak boleh lawan kerajaan kalau kerajaan tu adil. Kalau kerajaan yang zalim, menindas, bunuh rakyat, wajib berjihad lawan. Nampak tak?
Gitu. Allah. Juga ada pertanyaan, cara solat Syiah diambil daripada mana? Daripada kitab-kitab ulama Syiah. Daripada kitab-kitab ulama Syiah. Antaranya kitab Biharul Anwar, antara kitab Usulul Kafi, antara kitab